إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فاسمعوا خبر عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله القائل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Idul Adha tetamu Allah yang saya muliakan, pada pagi yang mulia ini kita berhimpun untuk merayakan Idul Adha, perayaan yang penuh makna dan hikmah. Doa dan harapan kita agar hari ini juga dikenal sebagai hari raya haji menjadi offer menyemarakkan lagi semangat kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata memelihara diri dari sesuatu yang membawa kepada siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sifat takwa menjadi faktor utama amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuklah ibadah korban, menyembelih hewan ternakan yang akan dilangsungkan selesai perhimpunan kita ini, selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini turut mengisyaratkan bahawa umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah korban pada hari ini dan pada 3 hari tasyrik berikutnya dengan menyembelih hewan ternakan seperti kambing, lembu, kerbau dan unta. Anjuran ini selaras dengan intipati surah Al-Kahfar ayat 1 hingga 3 yang terkandung pada pendahuluan khutbah ini yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengerjakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia
muakkad, yakni sunat yang sangat dituntut ke atas umat Islam yang berkemampuan melaksanakannya. Menyentuh perihal ibadah kurban ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui sabdanya yang bermaksud, tidaklah salah seorang anak Adam beramal pada hari nahar, yakni Idul Adha, dengan sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengalirkan darah, yakni membeli binatang kurban. Dan sesungguhnya binatang sembelihan akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah kurban tersebut sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mengalir ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Justru sebenarnya Idul Adha yang kita perhatikan hari ini, khatib ingin menyampaikan khutbah yang bertajuk pengorbanan. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit mempedul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan salah satu perayaan yang sangat signifikan dan besar artinya dalam takdir umat Islam. Ia bukan sahaja merujuk kepada fardu haji yang merupakan rukun Islam kelima yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah yang mulia ini. Malahan ia juga mengingatkan kita tentang pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan dalam mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah diteladani oleh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ternyata kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam mengajar kita bahawa betapa besar pengorbanan yang perlu dilakukan demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan bukan hanya terbatas kepada pengorbanan material atau jasmani, tetapi ia juga merangkumi pengorbanan jiwa dan raga untuk mencapai kejayaan yang diridhai Allah dengan penuh kesabaran. Pengorbanan ini adalah simbol ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan pengharapan kepada ganjarannya. Dan kata pengorbanan adalah asas kepada kejayaan dalam segala aspek. Kenyataan ini memberi gambaran bahawa semangat pengorbanan yang dilakukan oleh kedua insan dunia berkenaan begitu relevan untuk dijadikan fitrah dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam dalam era serba mencabar mutakhir ini. Dalam kita memberi dan mencipta kejayaan, kita perlu membuat pengorbanan sama ada dalam bentuk masa, tenaga ataupun sumber daya lain. Sesuatu kejayaan memerlukan kesediaan untuk berkorban demi mencapai matlamat yang lebih besar dan bermakna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kepada Allah yang saya muliakan, Idul Adha memberi kita berbagai pengajaran tentang pentingnya semangat berkorban untuk mencapai kejayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks kemajuan masyarakat dan negara. Tambahan kejayaan adalah impian setiap orang yang beramal, namun tidak semua orang menyadari bahawa di sebalik kejayaan yang manis dan membanggakan terdapat usaha, perjuangan dan pengorbanan yang mungkin terasa sangat pahit. Hakikat ini terungkap dalam bidaran melalui yang berbunyi tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit mempedul. Rakai kata semanis madu merujuk kepada kejayaan atau hasil yang manis yang menyenangkan dan mengembirakan hati. Manakala rakai kata sepahit mempedul pula merujuk kesulitan, penderitaan atau cabaran yang terpaksa dihadapi dalam mencapai sesuatu. Justru kedalam melalui klasik ini mengingatkan kita bahawa meraih kejayaan yang diinginkan, memuaskan dan membanggakan, kita harus melakukan pengorbanan dan usaha yang mungkin penuh dengan kesabaran dan rasa pahit. Kejayaan yang dicapai dengan mudah ataupun kesabaran tanpa cabaran mungkin tidak memberi kepuasan yang sebenar dan bermakna. Ini mengisyaratkan bahawa dalam hidup tiada yang mudah. Setiap impian dan cita-cita menuntut usaha gigih dan kesabaran dengan ditunjangi semangat pengorbanan yang tinggi. Sebagai contoh kejayaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam misi menyampai serta menyebar
kematian dipulaukan maupun ancaman bunuh tidak sedikit pun melunturkan semangat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan misi yang diamanahkan. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rela berkorban meninggalkan bala tumpah darahnya. Maka Al-Mukarramah untuk berusaha ke Madinah Al-Munawwarah demi meneruskan perjuangan dakwah Islam. Hasilnya kita selaku umat baginda sehingga kini terus mencapai nikmat Islam dan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dikasihi, pengorbanan juga tidak hanya terlihat kepada perkara besar saja. Seorang ibu yang bekerja keras untuk membesarkan anak-anak, seorang pekerja yang mengorbankan waktu cutinya untuk menyelesaikan tugasan, atau seorang pelajar yang mengorbankan masanya untuk bersenang-senang, lebih fokus kepada pelajaran. Semuanya adalah contoh pengorbanan yang penting dalam mencapai matlamat hidup. Setiap pengorbanan walaupun nampak kecil, namun menyumbang kepada pencapaian matlamat yang lebih besar dalam hidup masing-masing. Tugasnya, pengorbanan dan kesulitan sepanjang perjalanan menuju kejayaan bukanlah perkara yang sia-sia. Setiap cabaran yang ditempuh memberikan kita pengalaman yang berharga. Kesulitan yang dihadapi mengajar kita untuk menjadi lebih cepat, matang, kreatif, inovatif, dan lebih tahan rasa. Dalam proses ini, kita belajar untuk mengatasi kegagalan, membina ketabahan, dan menerima kenyataan bahwa kegagalan, membina ketabahan, dan kejayaan yang sebenar memerlukan usaha yang tidak kenal lelah. Semua cabaran ini adalah ujian yang membantu membentuk kekuatan mental, ketabahan dan kesabaran kita dalam mengejar cita-cita dan kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Idul Adha, tapi ingin menegaskan bahawa sesungguhnya Idul Adha adalah perayaan yang penuh dengan pengajaran tentang pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahawa untuk mencapai kejayaan kita perlu mempunyai semangat berkorban, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat maupun negara. Pengorbanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia adalah kunci untuk mencapai kejayaan yang sebenar dan berkekalan. Jadi tiada kejayaan semanis mati tanpa pengorbanan sepahit dan teguh. Bukanlah sekadar sebuah budalan biasa, tetapi juga satu peringatan bahawa tiada yang datang dengan mudah dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan lebih menghargai setiap kejayaan yang dicapai dan lebih bersyukur dengan nikmat yang kita terima kerana lazimnya setiap kesukaran akan diiringi dengan kemudahan atau kejayaan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang bermaksud, oleh itu tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وصحبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاء المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ويوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال الله تعالى في الكتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك عافية من البلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا كفرا وفسوقا والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونفاقنا والمنافقين. اللهم أصلح مالكنا كبيرية مهامية سيدك بكاتبنا للتربية الأبيض وفخامة الرئيس الأعلى وننظر بطريق معنا بالتربية الرسالة أئمتنا ووالة أمورنا واجعل ولايتنا ويمنع خافنا واتقى يا رب العالمين. يا الله selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barat Palestin. Kasihilah dan limpahkan rahmat-Mu atas mereka. Kurniakanlah kejayaan, kemerdekaan dan kebebasan diri daripada kezaliman yang berlaku. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang puji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridhai. Berikanlah ketabahan, kekekalan, keyakinan dan perlindungan kepada anggota pasukan keselamatan semasa menjalankan tugas. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu